Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube RHTV Rais Hamid dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran benua Antartika. Macam over je Antartika, tak adalah aku tipu. Rais Hamid, check it out now. Come on yo. Let's go. Dah lama aku tak buat cerita seram dan aku telah berjaya mencari beberapa material untuk cerita seram pada kali ini. Cerita kali ini agak sensitif, jadi aku takkan mention nama-nama tempat-tempat yang terlibat lah, sebab dikuatiri mengganggu kemungkinan dari segi mental dan spiritual anggota-anggota yang bertugas dekat situ lah. Dan juga kepada korang yang tengah menonton dan masih belum subscribe channel YouTube Rais Hamid RHTV, sila berbuat demikian. Takkan aku nak kena ajar lagi. Tekan je dekat butang subscribe, butang yang merah tu, tekan, klik. Macam tu je. Tak kena bayar, tak kena apa-apa pun. LSDN pun tak cari kalau korang tekan butang subscribe tu, insya-Allah. Dan semoga korang punya urusan dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki yang tak putus-putus, insya-Allah. So, tunggu apa lagi? Jom kita ikuti cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni, kisah yang pertama ni aku dah pernah cerita dah sebelum ni yang melibatkan tempat ni lah. Yang ni aku boleh cerita lah kot. Okay? Dia adalah tempat di mana semasa aku menjalani latihan sebagai pegawai kadet, itu adalah penempatan kita orang ataupun kita orang punya wisma pegawai kadet lah. Zaman-zaman kita orang training dekat Kolej Tentera Udara Alor-Star, masa tu untuk pegawai kadet daripada Air Force, kita orang tak ada wisma pegawai kadet sendiri, belum lagi dibina. Yang ada wisma pegawai ada, wisma pegawai kadet tak ada. Jadi dari tahun berapa tak, since latihan pegawai kadet ni diadakan di Kolej Tentera Udara Alor-Star, TUDM terpaksa menumpangkan dia punya pelatih-pelatih pegawai kadet ni dekat kamp darat yang berada di sekitar antara Alor-Star dengan Jitra, jalan lama tu. Siapa yang tahu tu tahulah, aku tak nak mention. Blok-blok yang terlibat yang telah dipinjamkan kepada TUDM pada masa itu adalah sebanyak 5 blok. Dia ada blok transit, dia ada blok Raja Wali, blok Kenyalang, blok Cendrawasih dan last sekali adalah blok TJP ataupun blok Kasturi. So setiap blok-blok ni dia ada penghuni-penghuni dia lah. Contohnya kalau blok transit tu untuk junior-junior yang baru lapor first year, and then bila dia dah naik senior, dia dah layak lah nak duduk dekat blok Cendrawasih ke, blok Kenyalang ke, ataupun blok Raja Wali ke, ikut skoden-skoden yang telah ditetapkan lah. Dan yang ujung sekali tu adalah blok TJP, which is masa zaman kita orang dulu bukan sekadar pegawai kadet diploma yang menginap dekat situ, malah pelatih-pelatih daripada kursus asas TJP, kursus pegawai graduan, kursus special duty ataupun SD memang akan menginap dekat blok yang hujung sekali itulah. Dan blok yang hujung sekali tu dulu bawah ada gym. Terus sekarang ni gym pun dah macam tak operate dah masa tu lah. Kemudian dia dijadikan store dan juga tempat untuk kadet-kadet ni pergi gunting rambut. Barber akan datang gunting rambut lah. Tapi bukan itu yang aku nak cerita sebenarnya. Bukan pasal blok. Dekat hujung blok Kasturi ni, dia ada satu pokok yang sangat besar, sangat lama. Memang pokok tu besar. Memang bukan setakat dengan dia punya saiz batang yang sangat besar, berapa pemeluk aku tak tahu, dengan dia punya dahan ranting yang sangat dah macam kanopi dah. Kemudian siap ada dia punya akar yang berjuntai-juntai ke bawah tu. Kalau sekali tengok memang nampak seram gila lah. Dan pernah juga terjadi beberapa ketika di mana adalah orang-orang yang pernah nampak lah benda-benda dekat situ. Benda-benda yang tak tahulah dia tinggal situ ke, dia tumpang ke, dia nak bermain-main ke dekat situ. Dan ada juga beberapa kali juga pelatih perempuan kena histeria disebabkan lalu berhampiran dekat kawasan tu. Ada satu kisah ni yang aku nak cerita ni adalah time tu kalau tak silap aku pelatih pegawai graduan
yang sedang menginap dekat situ. Malam tu, masa dia nak tidur, dia mimpi. Dia mimpi benda yang indah-indah. Dia mimpi benda yang seronok, benda yang indah macam dekat taman, dekat some sort lah, macam dekat Wonderland lah macam tu. Macam sangat indah lah semua. Ini based on apa yang dia cerita dekat aku lah. Pada keesokan harinya, bila kita orang nak rokol subuh, rokol pagi, dia tak ada. Cari punya, tak ada. Orang dah ingat dia dah lari ke, dia dah give up ke, dia keluar baris ke, dia dah fly ke, tak tahu. Sebab cari memang tak ada. Call, phone ringing tapi tak berjawab. Barang-barang dekat dalam dia punya locker, dekat dia punya bilik, semua totally memang ada lagi. So pelik lah kan. Dalam proses nak mencari itu, tiba-tiba ada seorang ni lalulah berhampiran dengan pokok tu lah. Sebab kalau pokok yang besar, kalau korang tahu, dia macam ada ruang sebab dia punya akar dia besar kan, and then dia punya batang tu jadi besar menyebabkan dekat kawasan yang dekat tanah tu dia macam ada ruang-ruang yang besar lah, macam orang boleh menyorok dekat situ. So bila salah seorang pelatih ni masa tengah cari dia lalu dekat belah belakang pokok tau. Rupa-rupanya pelatih yang hilang tu sedang nyenyak tidur dekat selahan batang akar pokok tu. Dan dia pun tak sedar macam mana dia boleh tidur dekat situ. Dia just bagi tahu, dia cakap malam tu dia mimpi yang indah-indah sahaja. Dia tak ada rasa orang angkat ke, dia tak ada rasa berjalan ke. Dan pagi tu rupa-rupanya dia sudah tidur lah dekat situ. Wallahualam macam mana dia boleh tidur kat situ. Tapi nak ikut logik, kejadahnya kau nak pergi tidur dekat situ dengan tak ada lapik, dengan tak ada apa, tiba-tiba macam wow sedapnya tidur kat situ kan. Mungkinlah ada benda yang bawa dia ataupun benda dah angkat dia pergi tidur dekat situlah. Dan pada ketika camp dekat situ nak dinaik taraf dan pelatih-pelatih TUDM tidak lagi menginap dekat blok-blok itu sebab kita orang dah ada wisma pelatih sendiri betul-betul dekat depan base TUDM Kepala Batas tu. Jadi kawasan yang dipinjamkan dekat TUDM tu, bangunan-bangunan tu dirobohkan. Dan kemudian yang ni aku just dengar cerita lah orang-orang yang duduk dekat situ, macam staff mess, macam tukang masak. Pokok yang besar, yang satu-satunya pokok yang paling besar yang dah ada banyak cerita tu telah pun ditebang. Dan aku dengar juga ada beberapa version cerita dia ditebang kalau pakai chainsaw yang normal tu dia tak jalan. Nak tebang tak lut. Orang potong lah apa benda lah, cuba pakai parang secara manual tak load juga. Lepas tu sampaikan datang ustaz suruh baca-baca lah apa benda lah, and then kemudian barulah pokok tu boleh dipotong, ditumbangkan. Dan lepas pokok tu tumbang, oi, benda-benda yang ada kat situ dia punya kacau. Orang-orang yang masih duduk dekat dalam camp tu kacau kau-kau punya guys. Kacau nampak, dia gegar rumah, dia mengilai-ngilai. Kecoh jugalah dalam beberapa minggu jugalah orang-orang yang masih menghinap dekat dalam camp tu kena kacau lah. Dan akhirnya alhamdulillah lah berjaya diselesaikan lah. So tiada lagi gangguan, pokok tu pun dah tak ada, semua dekat dalam camp tu hidup dalam keadaan harmoni, alhamdulillah. Cerita kedua ni adalah banyak orang cakap base TUDM ni adalah base yang paling horror, base yang paling seram, base yang paling berhantu dekat dalam Malaysia ni. Base TUDM lah yang paling horror sekali. Dan mengikut beberapa pengalaman yang telah dikongsikan dekat aku dan dekat orang-orang lain, memang kalau sesiapa yang datang situ ataupun dia bekerja dekat situ, dia tinggal dekat situ, ataupun orang yang sekadar overnight dekat bilik-bilik mes pegawai dekat situ akan diganggu juga, termasuk dengan orang yang pernah aku interview sebelum ni, iaitu Lieutenant Colonel Bersara Dr. Amy Farina yang pasal medical tu lah. Dia pun pernah cerita dekat aku yang masa beliau menginap satu malam je dekat dalam base tu, dekat mes pegawai, okey, ada benda bermain-main pintu. Walaupun pintu tu obviously dia dah selak. Dia dah selak, bukan setakat punat tu. Dia dah selak. Benda tu manage untuk buka, pump, buka, tutup, buka,
tutup beberapa kali. Tapi tengok orang lah. Kalau ada jenis orang yang cepat traumatize tu, dia akan traumatize lah. Kalau ada orang-orang yang macam kena Dr. Amy tu macam tak lah, maybe macam aku jugalah. Kalau benda-benda ni kacau, aku macam tentang kalau aku nak tidur aku penat. Macam tu lah. Tapi ada satu kejadian ni yang specifically ni telah diceritakan oleh salah seorang sahabat akulah. Okey, pada ketika itu tengah ada exercise, ada latihan. So bila kita orang ada latihan, ada exercise yang melibatkan skuadron penerbangan ataupun kita ada bilateral ke trilateral exercise, sama ada tri service ke, macam itulah. Kita ada exercise yang berskala besar. So exercise tu akan berlangsung dalam masa seminggu ke 10 hari macam itulah. Dan kita akan buat orang kata keadaan dia di mana tengah terjadinya betul-betul kononnya macam konflik, contohnya macam peperangan, kita ada bagi role. Contohnya macam siapa pasukan sahabat, pasukan musuh. Jadi macam ops room, macam unit-unit ni akan beroperasi selama 24 jam selama seminggu 10 hari itulah. Memang kita buat macam real punya situation, peperangan, ada konflik macam tu lah. Same goes tu juga dengan skuadron penerbangan. Macam dekat base tu dia ada satu ke dua? Aku rasa satu lah. Satu kot. Satu skuadron penerbangan. Okey, jadi aircraft akan fly lah. Mostly akan fly. Day and night juga ada fly. Disebabkan aircraft dah dibelasah untuk fly, jadi servicing ataupun aircraft maintenance perlu dilakukan setiap masa lah. Setiap masa kena check aircraft state, kena bagi aircraft tu pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi, ready untuk orang kata ready untuk deploy. Okey, berada pada alert 5 lah, alert 10 apa semua tu lah. Jadi cerita dia pada masa itu, aku rasa dalam hari keempat ataupun hari kelima exercise, maybe aku tak sure sangat. Fly habis pada pukul 8 malam. Kemudian geng-geng technician, geng-geng engineering ni pergilah nak buat servicing lah. Aku tak sure daily servicing ke apa servicing ke. Aircraft akan park dekat hangar dia sendirilah. Hangar tu adalah tempat menyimpan aircraft, tempat aircraft parking. So geng-geng technician, geng-geng engineering ni semua pergilah, turun malam tu dalam pukul 9, pukul 10 lah macam tu. Pergi ramai-ramai lah nak pergi masuk dekat hangar. Time tu hangar tu tak ada orang kot, masing-masing datang tak ada nak fikir apa-apalah, semua masing-masing macam enjoy lah kerja. Kita shift malam, kita nak servicing aircraft apa semua macam tu lah. Tak ada orang kata fikir apa-apa yang buruk ke apa benda. Dan mostly pun orang yang dah lama, dah duduk setahun 2 tahun dekat base tu. Tiba-tiba adalah 2 orang ataupun 3 orang yang sampai awal dekat aircraft hangar tu. Dia masuk je aircraft hangar, benda ni tak bergagak-gagak nak kacau guys. Dia tengok je dekat bumbung hangar tu, benda tu terbang zap sambil mengilai-ngilai, terbaik punya. Kebetulan pula, okey, alhamdulillah, salah seorang daripada yang sampai dulu tu, beliau ni kira macam ustaz-ustaz sikit lah. So dia ada baca doa, dia ada baca ayat-ayat apa semua. Benda tu immediately hilang. Tapi mengikut kata dia cakap ini bukan first time dah, depa duk kacau dah lama dah sini. Walaupun bukan dekat Kedah base ni, tapi mungkin disebabkan anggota itu adalah orang Kedah. So itu yang dia bagi tahu lah. Ini sekejap lagi aku baca doa ni, aku baca ayat ni, depa hilang sat. Sekejap lagi tengah-tengah malam, sekejap lagi bila time orang nak mai, dia pergi kacau balik. So benda ni dah jadi macam tempat dia dah. Tapi tak adalah benda-benda crucial macam korang tengok cerita khurafat lah apa benda semua tu, sampai hantu tu boleh bunuh orang apa semua, tak ada. Cara benda ni nak bergurau-gurau, cara benda ni nak, orang kata nak mengacau-ngacau kita, dia tak ada sampai tahap nak dia nak jadi macam exorcist ke tiba-tiba badan kawan kau kena rasuk, kepala boleh berpusing apa semua tu. Tiada, semua tu tiada. Dia sekadar nak memunculkan diri, dia sekadar nak kacau-kacau. Macam tu saja. Jadi so lepas dia baca-baca tu apa semua, and then benda tu hilang, so diorang pun teruskan kerja macam biasalah. Sebab diorang pun dah biasa dah kena kacau cerita dia. Cuma kalau orang-orang yang baru lapor ataupun orang-orang yang detachment ke, ada tumpangan dekat situ ke, maybe ada khusus ke, ada tugasan ke, kalau diorang kena kacau, memang
benda yang tak best lah. Sebab baru je kan, macam aku bukan orang sini kot, tiba-tiba kena kacau, lancit, tak best lah. Tapi biasanya diorang akan brief lah, yang mana-mana yang akan menumpang dekat base tu, diorang akan debrief. Dekat sini macam keras sikit. Jadi kalau kena kacau tu, tahu-tahulah apa nak kena buat. Baca Quran ke, pasang MP3 Al-Quran ke dekat YouTube ke, surah-surah yang menghalau setan ke, pandai-pandai lah pasang. Cerita seterusnya adalah aku tak boleh nak cerita dekat korang. Okay? Sebenarnya aku dah bagi teaser apa yang aku nak cerita untuk cerita ketiga dekat IG live aku hari tu sebelum aku rekod ni lah. Tetapi ada orang dah DM aku, dia cakap better tak payah ceritalah sebab takut video aku ni viral ke, ramai orang tengok ke, mungkin akan mengganggu emosi orang-orang yang bekerja dekat situ dan penginap tempat itulah. So aku telah dinasihatkan supaya tidak membuka cerita pengalaman aku sendiri dekat tempat itu. Siapa yang tengok IG live aku hari tu, insya-Allah dia tahu tempat mana yang aku nak ceritakan tu. Okey, jadi aku menghormati permintaan orang tersebut, individu tersebut, jadi aku simpan cerita aku ni lah. Dan itu saja cerita seram aku untuk kali ini. Diharapkan korang berpuas hati. Okey, sekiranya korang ada lagi komen-komen ataupun ada lagi cadangan, mungkin korang sendiri nak kongsikan, nak aku ceritakan korang punya pengalaman seram, okey, boleh komen dekat bawah. Okey, tulis dekat ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang share cerita ni. Mungkin ada yang peminat-peminat cerita seram ataupun korang tahu dekat mana yang aku tengah cerita sekarang ni, tempat yang aku cerita ni, mungkin kau boleh share dengan dorang lah. Ini base aku ni kerja. Okey, boleh tekan butang share dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video aku selepas ini. InsyaAllah. Okey, jaga SOP, jaga keselamatan, jangan jadi palatau, jangan jadi ejen dajal, penyebar maklumat tak sahih, main sebar je. Kau rasa benda tu macam best, kau sebar. Jangan, sebab nanti sampai kau ke kubur, kau akan menanggung dosa-dosa kering yang mana berita-berita itu tetap di-share, kau lah orang yang share dan setiap orang yang membaca dan mempercayainya, kau akan dapat dosa. Okey, better elakkanlah. Alright, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, have a nice day guys, jaga SOP, bye bye.